Syarikat Islam, pendirian, perkembangan, dan perpecahan. Awal pembentukan. Pada awalnya, Syarikat Islam adalah organisasi dagang bernama Syarikat Dagang Islam atau SDI yang didirikan oleh Kiai Haji Samanhudi pada 16 Oktober 1905. Samanhudi mendirikan Syarikat Dagang Islam dengan tujuan untuk menggalang kerjasama antara pedagang Islam demi memajukan kesejahteraan pada pedagang Islam pribumi. Selain itu, Samanhudi juga ingin meruntuhkan dominasi pedagang-pedagang etnis Cina di sektor perekonomian Indonesia. Pada tahun 1912, Hos Cokroaminoto mengubah nama organisasi Syarikat Dagang Islam menjadi Syarikat Islam. Perubahan nama tersebut bertujuan agar keanggotaan organisasi tidak hanya sebatas pada golongan pedagang, namun juga terbuka bagi seluruh umat Islam di Indonesia. Tujuan Syarikat Islam. Dalam Jurnal Syarikat Islam dalam Pergerakan Nasional Indonesia 1912 sampai 1927 2009 karya Yasmis, Syarikat Islam merupakan organisasi yang secara lantang menentang segala ketidakadilan dalam sistem kolonialisme di Indonesia. Pendirian Syarikat Islam memiliki beberapa tujuan, yaitu 1. Mengembangkan jiwa dagang dan kesejahteraan masyarakat pribumi. 2. Mengembangkan pendidikan dan pengajaran bagi masyarakat pribumi. 3. Memperbaiki citra Islam di kalangan masyarakat luas. 4. Membantu kesulitan yang dialami anggota dalam sektor ekonomi. 5. Mengembangkan eksistensi agama Islam di Indonesia. Perkembangan Syarikat Islam. Pada masa kepemimpinan Hos Cokroaminoto, arah organisasi Syarikat Islam merambah di bidang sosial, politik, dan pemerintahan. Syarikat Islam selalu menyuarakan semangat perjuangan Islam dalam perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Cita-cita Syarikat Islam berhasil mendapat simpati masyarakat pribumi dan berkembang hingga ke desa-desa pedalaman. Rakyat pedesaan menganggap Syarikat Islam adalah wadah dalam perjuangan melawan struktur kekuasaan lokal. Dalam buku Sejarah Indonesia Modern 1200 hingga 2004-2005 karya M.C. Rickles, Syarikat Islam semakin berkembang pesat pada tahun 1912. Keanggotaan Syarikat Islam tidak hanya berawal dari Jawa, namun meluas hingga Pulau Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Pada tahun 1917, pemerintah kolonialisme Belanda meminta kepada Syarikat Islam untuk mengirim wakil untuk menduduki kursi Volksraad atau Dewan Rakyat. Cokroaminoto dan Abdul Muis dipilih sebagai perwakilan Syarikat Islam di Volksraad. Pada perkembangannya, Cokroaminoto dan Abdul Muis tidak dapat berbuat banyak karena Volksraad hanyalah dewan boneka bentukan pemerintah Belanda. Perpecahan. Pada tahun 1914, beberapa anggota Syarikat Islam mendapat pengaruh ideologi komunis dari tokoh Iden Sosial Demokratif Vereniging atau ISDV bernama Henk Sneevliet. Anggota-anggota Syarikat Islam seperti Samun, Darsono, Alimin, dan Tan Malaka berusaha mengubah perjuangan Syarikat Islam ke arah yang lebih radikal sesuai dengan semangat komunisme. Namun, upaya mereka mendapat perlawanan dari golongan Islam konservatif seperti Kartosuwiryo, Agus Salim, dan Abdul Muis. Pada akhirnya, Syarikat Islam pecah menjadi dua, yaitu Syarikat Islam Merah di bawah pemimpinan Samun dan Syarikat Islam Putih di bawah pemimpinan Cokroaminoto.